istihsan dan kehujahannya. Tugasan ini dibuat oleh Ahmad Ashri bin Ismail, nombor matrik UFK 210084, dan saya sendiri Endang Haryati binti Ayub, nombor matrik UFK 210089, mengenai tajuk istihsan dan kehujahannya. Kita mulakan dengan definisi istihsan. Sumber hukum dalam agama Islam untuk mengambil kalangan mujtahid setelah dipertimbangkan kebaikan serta keburuknya bagi kepentingan awam. Kita boleh merumuskan definisi istihsan ini, iaitu beralih daripada hukum yang diistimbatkan melalui qiyas jali kepada hukum yang dikeluarkan melalui qiyas khafi. Pengecualian satu-satu masalah juz'iyah daripada kaedah yang berbentuk kuliah kerana terdapat dalil lain yang lebih disenangi oleh orang mujtahid. Kita pergi pula kepada maksud istihsan. Istihsan ialah meninggalkan hukum sesuatu hal ataupun peristiwa yang bersandar kepada dalil syarak menuju kepada hukum lain yang bersandar kepada dalil syarak pula, kerana ada sesuatu dalil syarak yang mengharuskan peninggalan tersebut. Dalil syarak terakhir ini disebut sebagai dasar ataupun sandaran istihsan. Daripada segi istilah bahasa, istihsan menurut Ibnu Manzur berasal daripada perkataan hasan yang membawa maksud baik. Daripada segi wazan istif'al, bertuju serta disukai oleh seseorang meskipun ia dianggap buruk oleh orang lain. Boleh juga difahami sebagai segala peraturan agama dan hukum yang datang daripada Allah dinamakan hukum syarak. Sumber hukum dalam perundangan Islam secara umumnya dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu dalil qat'i, dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Terdapat juga dalil zanni, iaitu dalil-dalil yang tidak disepakati oleh sebilangan ulama' berkenaan dengan istihsan, masalih mursalah, uruf, istishab dan seumpamanya. Mazhab-mazhab seperti mazhab Hanafi mengatakan qiyas yang tersembunyi ilahnya kerana sukar untuk memahaminya. Keadaan berlawanan dengan qiyas yang jelas ilahnya bersegeranya cepat untuk memahaminya. Boleh juga dikecualikan masalah juz'iyah daripada konsep menyeluruh atau kaedah umum. Salah satu dalil-dalil yang tidak disepakati kehujahannya di sisi para ulama dalam mengistimbatkan hukum syarak, sumber sampingan penerangan Islam. Dari segi istilah pula, istihsan dibahagikan kepada beberapa pandangan mazhab. Antaranya seperti mazhab Hanafi seperti yang saya dah baca tadi. Imam Malik pula berpendapat bahawa istihsan ini ialah beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Mazhab Maliki cenderung untuk meninggalkan sesuatu dalil dan membolehkan dalil itu menyalahinya. Dalil lain yang bertentangan sebahagian daripada kehendak asal sesuatu hukum, berpaling di dalam menghukum sesuatu masalah daripada masalah-masalah. Ada juga dalil yang khusus terdiri dari nas Al-Quran atau As-Sunnah. Manakala Imam Bazdawi beralih daripada satu
satu pernyataan kias kepada kias yang lain yang lebih kukuh daripadanya. Al-Faqih Al-Halwani pula mengatakan bahawa istisal ialah beralih daripada suatu kias kepada dalil yang lebih kukuh darinya, daripada Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma'. Ibnu Al-Arabi, seorang ulama mazhab Maliki, mengorbankan sebahagian pernyataan dalil dengan menggunakan pengecualian. Manakala Al-Kharqi, seseorang membuat keputusan yang berbeza dalam sesuatu masalah demi dalil atau sebab yang lebih kukuh daripada keputusan yang mendahuluinya. Asal usul perkataan istihsan. Perkataan al-istihsan ini asal usulnya daripada bahasa Arab al-husna, yang bermaksud baik. Ia digunakan untuk mempertimbangkan sesuatu yang baik, cenderung ataupun kecenderungan memilih yang digemari seseorang walaupun ia tidak diterima oleh orang lain. Okey, terima kasih ya, Puan Endang. Jadi saya akan menerangkan jenis-jenis istihsan. Jadi mengikut ayat Al-Quran dan hadis terdapat keharusan, ini sebagai contoh ya, keharusan baik as-salam, iaitu jual beli secara tunai tetapi serahan barang jualan ditangguhkan. Ini adalah contoh istihsan. Terdapat juga kesepakatan pendapat antara alim ulama ataupun sebut ijma', iaitu keharusan akad istisna, iaitu akad tempahan daripada pembeli dan penjual menanggung modal sepenuhnya. Ini contoh-contoh dia ya. Kemudian dari segi ma'ruf ataupun faedah dan manfaat, maslahah dan darurah, haram seorang lelaki memandang seorang wanita bukan mahram, tetapi mengikut ihtisan dibenarkan sekiranya ada keperluan seperti perubatan. Ya, jadi ihtisan digunakan dalam hal yang bersifat maslahah dan darurah. Juga terdapat pengibaratan kias khafi, iaitu kias yang tersembunyi, antaranya hukum suci bekas minuman yang diminum oleh burung, ya, burung helang contohnya. Jadi ini adalah satu ihtisan, ya, kias khafi. Terdapat juga satu hukum di mana sisa binatang buas dan daging kesemuanya binatang buas haram dimakan. Burung helang pula dihukumkan suci, ya. Dari segi uruf, hukum keharusan mengenakan bayaran tertentu untuk bilik mandi awam tanpa menghadkan kadar tertentu. Maksudnya boleh menggunakan bilik mandi itu tanpa mengikut kadar masa ataupun panjang pendeknya berada di situ, dan maksudnya dia adalah harus untuk menggunakan bayaran tertentu. Suatu akad mestilah berlaku pada perkara yang diketahui dan ditentukan. Ini dinamakan bai' al-ma'lum. Contoh ihtisan lain ialah seorang yang termakan semasa berpuasa, dia harus mengganti puasa. Sebab kalau ikut hukum asalnya, kalau berpuasa tapi makan batal, tapi oleh kerana dia terlupa, maka hukum ni termakan dialihkan kepada tidak batal kerana ada hadis yang mengatakan bahawa terlupa itu tidak membatalkan, ya. Manakala untuk kias kepada wuduk patut dilakukan dengan air suci dan mutlak. Tapi kalau perigi telah dimasuki kotoran atau bangkai, dikira tak boleh dibuat wuduk. Tapi dalam keadaan darurat atau darurat mengharuskan dan membenarkan menggunakan air tersebut setelah dibersihkan. Maknanya dia telaga itu dibersihkan dengan tawas dan sebagainya. Ulama berselisih pendapat mengenai kehujahan istihsan. Sebagian ulama menerima istihsan sebagai hujah. Sebagian ulama tidak menerima ihtisan sebagai hujah. Ya, antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i tidak menerima ihtisan sebagai sumber hukum fiqh. Sebab tu selepas saja Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka ihtisan ini merupakan satu hukum yang tidak disepakati. Imam Anas bin Malik berpendapat bahawa pendapat beliau tentang suatu perkara boleh berubah. Ya, sebab itulah timbulnya ihtisan. Manakala Imam Asy-Sarkashi, ya,
Al-Hanafi berkata bahawa setengah ulama mengecam ihtisan kerana mereka mengabaikan kias dan mengambil hukum yang lebih ringan atau menggunakan pendapat sendiri. Ulama-ulama yang menolak ihtisan seperti Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Asy-Syafi'iyah serta sebagian ulama Hanbali, Hanabilah menolak berhujah dengan ihtisan. Dalam menggunakan ihtisan sebagai dalil, mengeluarkan hukum yang berlawanan dengan hukum Al-Quran dan hadis. Ini adalah sebahagian daripada hujah mereka. Ya. Mujtahid boleh mengeluarkan hukum yang tiada nas dalam Al-Quran dan hadis. Imam ulama menyatakan bahawa orang awam tidak harus membuat begitu. Maka kita takut dengan adanya ihtisan ini, mereka takutlah orang awam akan gunakan sebagai dalil untuk membuat satu hukum. Ya. Dalil digunakan oleh orang awam. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahawa berhujah dengan ihtisan bererti menetapkan hukum berdasarkan nafsu dan fikiran. Sedangkan yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ada juga ulama yang menerima ihtisan seperti ulama Imam Hanafi, Imam Malik dan sebagian ulama mazhab Hanafi menerima konsep berhujah dengan ihtisan dan menggunakannya sebagai dalil hukum. Kerana sabda Rasulullah SAW, apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu baik, maka ia adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dinilai oleh orang-orang Islam itu buruk, maka ia adalah buruk di sisi Allah. Ini riwayat Al-Bukhari. Ya. Jadi dasar penggunaan ihtisan sebagai hujah adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan orang Islam semata-mata. Istilah yang digunakan oleh Abu Hanifah dan ulama-ulama sebelumnya seperti Iyas ibn Muawiyah, seorang hakim dalam pemerintahan Bani Umayyah, pernah berkata, tidaklah saya menemukan qadi melainkan apa yang dipandang baik oleh manusia. Ini sebut oleh Dr. Abdul Wahab Khalaf tahun 1984. Istilah ihtisan sering digunakan sehingga penggunaannya hampir sama dengan kias. Tapi kias memutuskan begini sedangkan ihtisan memutuskan begitu. Dan kami mengambil ihtisan, andai kata tidak ada riwayat tertentu, saya menggunakan kias, kami menetapkan demikian dengan jalan ihtisan tidak bersesuaian dengan kias. Ini berdasarkan pernyataan Dr. Abdul Wahab Khalaf. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli hukum yang amat pandai menggunakan sumber ihtisan. Ini merupakan sejarah-sejarah perkembangan sumber ihtisan. Jadi kesimpulannya beginilah. Ya, ihtisan merupakan satu sumber hukum syarak yang boleh digunakan oleh para mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi pendekatan ihtisan ini amat mementingkan kemaslahatan manusia di dalam menyelesaikan hukum, menyebabkan ia merupakan satu pilihan terbaik untuk digunakan oleh para mujtahid ketika mana hukum yang berdasarkan kepada kaedah asal atau kias tidak menyebabkan kesusahan dan kesulitan kepada manusia. Itulah sahaja daripada kami berkenaan dengan ihtisan dan kehujahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.